Hi, good afternoon, everyone. Welcome to our second webinar series. Before we begin, let me take a tally of our members. According to Facebook, we have 13 viewers, and on Crowdcast 49. Alright, I think we can begin. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Untuk hari ini kita akan mendengar sedikit taklimat kursus kenaan COVID-19, bagaimana firma guaman dapat elakkan rugi 24 kali ganda. Kursus ni akan dikendalikan oleh Encik Auzan. Encik Auzan, selamat datang. Selamat hari. Encik Fadil. Sebelum kita mulakan sesi ini, saya ingin memberi sedikit taklimat kepada peserta-peserta, kepada peguam-peguam. Yang pertamanya ialah yang jika anda mempunyai apa-apa soalan nak tanya, kalau dalam Crowdcast, jika anda dalam Crowdcast boleh tekan butang ask a question. Yang eloknya dengan ask a question button ni, jika orang lain ada soalan yang sama, dia boleh vote ke atas. Jadi soalan tu jadi popular dan Encik Auzan boleh address, boleh jawab soalan-soalan tu dulu. Jika anda ingin dijemput ke dalam chat, that means video anda keluar kat sini, nak tanya live, malas nak type, boleh maklumkan melalui chat, kita invite di sesi Q&A nanti. Bagi point CPD, di penghujung kursus ni, kami akan bagi link dan link tu akan aktif untuk 15 minit untuk rekodkan kehadiran. Dan ini akan digunakan untuk submission CPD. Johor Bahru juga mengalu-alukan sumbangan kepada badan kebajikan yang tertentu. Setiap kursus kami akan promote satu ke charitable body, badan kebajikan. Kali ini untuk kursus Encik Auzan, kami promote Kecara Soup Kitchen Johor Bahru. So nanti kami akan postkan nombor akaun dan maklumat ni di chat sebelah. Jadi dapat tuan-tuan dan puan-puan memberi sedikit sumbangan untuk orang-orang yang kurang bernasib baik. Okey, itu saja bagi saya. Jadi Encik Auzan, sedikit pengenalan terhadap beliau. Beliau adalah seorang aktif litigator, mempunyai branch di Johor Bahru dan di Kuala Lumpur, betul ya? Betul. I see. Okey, jadi Encik Auzan nak sharekan screen ke untuk slide? Boleh. Okey. Share screen Okey. Alright. Okey, Encik Auzan, saya tinggalkan Encik Auzan buat sementara. Nanti saya kembali balik di masa Q&A. Alright. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Fadil. Sebelum saya mula, saya nak tanya, suara saya jelas ke? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, boleh type dekat ruang chat tu. Dengar ke suara saya? Jelas, terima kasih Syami. Jelas suara saya? Jelas. Okey, nice. Kita akan saya share kembali. Okey. Saya berada dekat Kuala Lumpur sekarang dan sekarang ni tengah hujan, so harapnya kita tak terganggu dan saya dapat habiskan the whole presentation. Baik. Seterusnya tajuk kita akan bincang sama-sama tentang macam mana sebagai law firm untuk kita elakkan kerugian 24 kali ganda. Sebelum tu boleh okey, saya share putus-putus. Itu benda yang saya risaukan. Harapnya semua okey, tak ada masalah.
Kalau putus mungkin kena join balik semula ke sebab tempat saya ni memang tengah hujan. Okey. Saya nak minta tuan-tuan dan puan sekalian untuk bantu saya. Kita nak kena engage. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Kalau ada benda penting yang saya cakap penting, boleh tuliskan dekat ruang chat tersebut. Kemudian sediakan pen dan juga sediakan buku catatan sebab saya akan share info-info penting. Boleh tuan-tuan dan puan sekalian? Okey. Misi kita. Okey. Misi kita pada petang ini tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan share tentang apa yang dipanggil sebagai BMC, Business Model Canvas, untuk menjadi satu panduan. Sebelum saya terlupa, saya just nak tanya, dalam yang melihat live ini, siapa lawyer dan siapa macam mana nak kata siapa ada law firm, siapa partners ke law firm sendiri ataupun sebagai peguam. Kalau dia law firm sendiri boleh tulis nombor 1, kalau dia adalah sebagai peguam boleh tulis nombor 2. Boleh tak saya just nak tengok terlebih dahulu. Law firm sendiri tulis nombor 1, kalau dia peguam tulis nombor 2. Boleh tak saya nak tengok? Okey. Okey, banyak peguam di sini. Okey, good. Okey, bagus. Alright. Baik. Okey, terima kasih. Teruskan tulis supaya saya boleh nampak. Ada sebagai mempunyai law firm sendiri dan sebagainya adalah merupakan peguam. Baik. Misi kita nak faham 3 perkara, tuan-tuan dan puan sekalian. Pertama, kita nak faham tentang BMC khusus kepada owner ataupun kepada pemilik firma guaman untuk kita faham macam mana kita nak elakkan rugi 24 kali ganda. Okey. Yang kedua, kita akan faham apakah inisiatif government yang disediakan untuk kita grab, especially untuk owner law firm yang tulis nombor 1. So take note, kena alert dan fahamkan betul-betul. Dan yang ketiga, untuk semua manfaat semua orang, kita kena faham macam mana proses untuk restructure. Sekurang-kurangnya bila anda boleh advise, anda ada orang tanya dengan anda, klien anda tanya macam mana nak terminate pekerja, macam mana nak restructuring, nak buat proses tu macam mana, so anda take note pada bahagian ketiga. Okey, seterusnya salam perkenalan, saya Auzan Hasanuddin Sazali, merupakan rakan kongsi kepada Tuan Muaz Aiman Halim Auzan and Associates. Belah kiri tu Cik Aiman, belah tengah tu Cik Muaz. So kami ada kepakaran masing-masing. Saya memang banyak on litigation side, naik turun ke mahkamah dan alhamdulillah daripada 2010 sehingga sekarang mostly banyak buat kes-kes industrial, kes-kes di mahkamah perusahaan ataupun di mahkamah buruh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, seterusnya apakah keadaan kita? Saya percaya semua orang terkesan, semua orang melalui perkara yang sama, iaitu kita berada dalam keadaan COVID-19 dan dalam masa yang sama kita juga melalui proses perintah kawalan pergerakan dan kita juga sedang melalui fasa masalah ekonomi. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian, tahun 2015, ini sekadar perkongsian, tahun 2015 harga minyak jatuh dan kesan dia pada tahun 2016 ada banyak pekerja buang pekerja. Dan tahun 2017, 2018 memang banyak gila kes di mahkamah perusahaan. Memang banyak. Dan just imagine sekarang bukan lagi harga minyak jatuh dah. Dia dah pergi ke bawah paras kosong. So kita boleh nampak dia punya pattern nanti memang akan ada banyak kes-kes yang melibatkan pembuangan pekerja, kes-kes retrenchment di mahkamah perusahaan. Okey. Kemudian baik, kita tengok kepada business model canvas. Ini untuk orang yang tulis nombor 1. Untuk orang yang tulis nombor 1, saya nak tanya ataupun tuan-tuan dan puan sekalian, siapa yang kali pertama dengar perkataan business model canvas? Kali pertama dengar. Boleh tulis saya tak? Type perkataan saya. Ataupun sebenarnya tuan-tuan memang dah familiar dah dengan business model canvas. Okey, saya first time dengar.
Saya pun first time dengar benda ni tahun lepas, tuan-tuan dan puan sekalian. Selama ni saya selalu fikir sebagai peguam, tugas saya pergi balik, pergi ke mahkamah, kan, bawa kes untuk anak guam, lepas tu balik. Ni siapa yang baru first time dengar business model canvas. Okey. Untuk yang tulis saya, kan, ataupun untuk tuan-tuan dan puan sekalian, fokus dan dengar betul-betul sebab dekat sini mungkin kita akan nampak ada cahaya di hujung terowong ataupun kita akan nampak ada guidance yang kita boleh gunakan. Saya bukan orang yang terbaik nak cerita pasal business model canvas, tapi ada banyak dekat internet, dekat YouTube yang at least boleh inspire, boleh bagi spark untuk tuan-tuan dan puan sekalian fahamkan. Baik, kenapa business model canvas ni sangat penting tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab kalau kita tengok business model canvas, pada side belah kanan tu adalah customer segment. Customer segment belah kanan sekali. So boleh catat, sampai ada buku nota untuk catat customer segment belah kanan. Belah kiri adalah key partners, belah kiri. So kalau kita tengok, belah kanan ni dia bersifat luaran, belah kiri ni dia bersifat dalaman. Dan customer segment ni lah yang kita tengok, inilah klien-klien kita. Kalau kita buat kes-kes yang melibatkan conveyancing, so customer segment kita adalah orang yang macam mana? Yang mungkin terlibat untuk jual rumah, untuk beli rumah. Kalau corporate, mungkin customer segment kita adalah corporate. So mereka-mereka ni adalah orang-orang yang nak buat agreement, nak beli shares, nak jual shares. Kalau litigation, customer segment ni mungkin orang-orang yang nak saman orang, nak kutip hutang, debt collection, kan. So kita faham itu customer segment. Sebelah customer segment adalah customer relationship. Macam mana hubungan kita dengan customer tadi, kan? Hubungan kita adakah sekadar berikan nasihat ataupun sekadar kita draftkan agreement atau kita buat bawa kes dia di mahkamah, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. So tu di belah kanan dia. Okey. Kemudian bawah customer relationship adalah channel. Channel ini kalau kita lihat sekarang, tuan-tuan dan puan sekalian, banyaknya dah beralih ke arah online. Kalau dulu channel dia adalah offline, memang kena jumpa, kena sit, kena meeting secara offline, secara berjumpa, secara nyata. Sekarang dah secara online. Baik, di tengah-tengah adalah value proposition, apakah values, nilai yang kita nak propose, yang kita nak berikan kepada customer segment. Sama ada kita represent dia dekat mahkamah, ataupun kita solvekan problem dia, ataupun apa values yang kita boleh berikan. Baik. Kemudian di bawah belah kanan ni adalah key revenue streams. Macam mana kita boleh dapatkan revenue kita. Ada setengah, tuan-tuan dan puan sekalian, revenue streams dia adalah menggunakan yang bersifat retainership. Company-company ke dia akan bayar bulan-bulan untuk services yang di-delivered setiap bulan. Ada yang bersifat dia punya revenue streams dia adalah apabila buat tindakan dan dibayar. Baik, kita pergi ke belah kiri pula ada key partners. Siapakah partner-partner kita yang ada sekarang, key partners tu, orang yang boleh bekerjasama dengan kita. Kemudian di belah kiri, kotak yang kedua di belah kiri adalah key activities. Apa activities yang kena dibuat, dan di bawahnya adalah key resources. Siapa resource kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bawah sekali adalah cost structure. So, dalam masa COVID-19, masa PKP, bila kita nak buang pekerja, dia akan melibatkan bahagian key resources. Kita nak kurangkan key resources. Tetapi cuba kita lihat, masalah banyak orang berlaku sekarang adalah dia terlampau concentrate kepada key resources. Macam mana dia nak bayar gaji dia, which is betul, tak salah pun. Tetapi kalau terlampau fokus kepada key resources semata-mata, dia akan lupa tentang kat belah kanan sekali customer segment. Kita kena faham. Contohnya tuan-tuan, kalau business travel, kalau bisnes yang melibatkan wedding, kan, yang melibatkan jumpa kumpul orang ramai-ramai, especially travel, customer segment tu memang dah tak ada. So memang dia orang akan exit dan tutup. Sama juga macam kita. Kalau contohnya tuan-tuan, kalau macam saya bahagian litigation, customer segment tu masih ada, tetapi orang tak ada kuasa untuk terus membuat bayaran yuran guaman, semua delay atas alasan company dia pun tutup, dan kena cari customer segment mana yang lain yang willing untuk bayar values yang kita propose kepada mereka. So again,
jangan terlampau mindset kita tuan-tuan, especially yang untuk orang nombor 1 tadi, jangan stuck dekat bahagian key resources semata-mata. So ada banyak, ada lagi 8 faktor-faktor lain dalam business model canvas yang kena dilihat, especially semasa PKP ini. Sebab kita reducekan key resources, kalau customer segment tak ada, kan, channel kita pun tak ada, tak betul juga, still mungkin lambat laun kita na'udzubillah lah, kita terpaksa orang kata exit kan, which is kita nak elakkan daripada perkara tu berlaku. Boleh zoom sikit dokumen, kurang jelas. Okey, tak apa. Saya nak move dah ke slide lain, tuan-tuan sekalian. Saya zoom sekejap Okey, nampak dah ke? Okey, so again, tuan-tuan sekalian, nampak dia dah lari dah. Okey, sekejap Okey, itu adalah customer BMC business model canvas tadi. Tuan-tuan sekalian, business model canvas, kalau especially nombor 1 yang tulis nombor 1 tadi, gunakan masa ni study betul-betul business model canvas, cuba tengok macam mana tuan-tuan dan puan sekalian dapat orang kata realign semula. Saya selalu nampak dalam keadaan PKP ni ada 3 fasa panik dah berlalu, sekarang adalah fasa recovery. Macam mana kita nak recover kembali? So gunakan business model canvas untuk orang yang tulis nombor 1 tadi, sangat terbaik untuk dia recover, dan kemudian akhirnya kita akan masuk fasa yang ketiga, dipanggil sebagai fasa rebuild, untuk bina semula. So dekat situ kita boleh nampak, kita boleh adjust sebenarnya macam mana keadaan kita. Mungkin selama ni kita terlupa tentang customer relationship. So sebab tu kalau kita tengok sekarang, alhamdulillah sangat seronok. Semua law firm banyak membuat memberikan nasihat-nasihat yang berbentuk umum, dalam bentuk flyers, dalam bentuk artikel dan share kepada public, which is sangat bagus sebab dia menonjolkan, dia positioningkan brand firm tu kepada public at large kan. So at least pada bahagian customer relationship tu akan dapat tercapai, right? Okey, seterusnya bantuan kerajaan. Ini yang paling penting. Alhamdulillah dalam keadaan tengah sesak sekarang, kita dapat memohon kerajaan memberikan bantuan kepada kita semua, kan? Especially kepada yang nombor 1, pasti akan sangat-sangat hargai. Baik, ada 3 bantuan, program pengekalan pekerjaan ERP, program subsidi upah PSU, dan yang ketiga adalah skim insurans pekerjaan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, especially yang nombor 1 tadi, ada tak, dah mohon tak mana-mana program ERP pengekalan pekerjaan ke, ataupun kalau dah mohon PSU boleh tak typekan nombor 1 kalau dah mohon ERP pengekalan pekerjaan, nombor 2 kalau dah mohon PSU, dan nombor 3 kalau anda memang blur, tak tahu nak mohon apa sebenarnya. Boleh tak saya just nak tengok secara random? Kalau dah mohon PSU tulis nombor 2, ada mohon ERP tulis nombor 1. Kalau anda memang blur, tak tahu nak mohon apa, tulis nombor 3. Okey, nombor 2 bagus, dah mohon. Saya sendiri pun mohon PSU juga, tuan-tuan dan puan sekalian. Mohon PSU juga nombor 2. Okey, nombor 3 ada juga yang tulis nombor 3. Okey, ada lagi tak? Okey, nombor 3 ada juga. Okey, saya kena share betul-betul sebab ada juga yang tulis nombor 3. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya, okey, ERP. Employment Retention Program, program pengekalan pekerjaan. Program pengekalan pekerjaan adalah bantuan keuangan kepada pekerja yang memberi persetujuan untuk ambil cuti tanpa gaji disebabkan majikan yang terkesan akibat COVID-19. Okey. Okey. Kelayakan untuk mohon ERP kena berdaftar dengan Perkeso, caruman SIP, skim insurans pekerjaan sekurang-kurangnya mencarum sebanyak ataupun selama sebulan. Kena pastikan pekerja bersetuju untuk cuti tanpa gaji selama 30 hari. Kan? Maksudnya pekerja tu kita kena tawarkan cuti tanpa gaji kepada pekerja, dan kita kena pastikan dia bersetuju untuk bercuti tanpa gaji untuk tempoh masa sekurang-kurangnya 30 hari. Dan dia adalah untuk warga negara bawah 60 tahun. Apa manfaat ERP? Perkeso akan masukkan RM600 kepada syarikat untuk syarikat salurkan bantuan tersebut kepada pekerja untuk tempoh masa selama 6 bulan. So just bayangkan, ada setengah yang kami lihat memang syarikat-syarikat ambil
sebab memang company totally tak boleh nak generate sales. Suatu penting BMC tadi, customer segment memang dah tak ada. The only option yang ada adalah berikan ERP, mohon ERP kepada daripada Perkeso, kemudian dapatkan bantuan RM600 untuk seorang pekerja. Sekurang-kurangnya habis je fasa PKP ni ataupun masuk saja pada fasa rebuild tadi, pekerja tu masih lagi ada majikan sekurang-kurangnya. Dan kita faham dalam tempoh cuti tanpa gaji tak perlu incur cost untuk carum Perkeso ataupun untuk carum KWSP. Okey. Ada beberapa FAQ yang biasa orang akan tanya bila nak mohon ERP tentang nombor BRN, itu adalah nombor SSN, kalau kita adalah BC number kita. Nombor kod majikan, kita kena tengok kepada nombor yang kita daftar kepada Perkeso, jumlah pekerja sebenar, total jumlah syarikat yang kita ada, jumlah pekerja yang kita ada dalam syarikat, jumlah pekerja dituntut adalah jumlah pekerja yang kita nak mohon ERP. Dokumen yang diperlukan untuk mohon ERP, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah kena ada notis cuti tanpa gaji, lampiran senarai pekerja, nanti kita akan tengok BRN forms dan juga penyata bank untuk kerajaan ataupun Perkeso salurkan bantuan tersebut. Baik, ini adalah merupakan sebab kita akan submit secara online saja tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, dekat website erpperkeso.gov.my, dan kemudian dokumen sokongan kita kena attachkan surat cuti tanpa gaji yang kita berikan kepada pekerja, choose file, lampiran senarai pekerja, dia ada borang dia yang kita kena isi dan kita attachkan ID pengenalan bank, lampiran nombor BRN syarikat yang didaftarkan. Kita akan attachkan salinan penyata account bank, salinan bank statement. Okey. Seterusnya, alright. Okey, ini adalah apa yang dipanggil sebagai borang untuk salinan ataupun borang untuk isi maklumat pekerja. Okey, so kena isi tuan-tuan dan puan sekalian dalam borang ini. Dia ada dekat situ bilangan tuntutan, sebab kita kena faham ERP ni untuk setiap kali kita mohon 6 bulan tu 6 kali kita kena submit. So dia beza sedikit dengan PSU, program subsidi upah. So kena isi borang ni. So bilangan tuntutan pertama, kalau kali pertama kita tuntut, bila kita tuntut bulan seterusnya, contohnya bulan 4 April, kita kata kat sini bilangan tuntutan pertama. Bila bulan Mei kita akan tulis bilangan tuntutan kedua, nama dia, nombor kad pengenalan, kemudian tarikh mula cuti tanpa gaji sama, tarikh dia mula dan tarikh dia tamat bercuti tanpa gaji, kan? Sebab contohnya surat cuti tanpa gaji yang kita berikan biasanya adalah satu surat yang one time saja kita isi surat, kita berikan surat tersebut. Contohnya kita berikan cuti tanpa gaji selama 3 bulan. So dalam surat cuti tanpa gaji tersebut kita dah nyatakan tempoh dia daripada 1 April mungkin sampai hujung bulan April, Mei, Jun, hujung bulan Jun. Okey. Tetapi bila kita nak mohon ERP setiap bulan, bulan April kena hantar, bulan Mei kena hantar, bulan Jun pun kita kena hantar. Okey. Seterusnya, okey. Alright, ini adalah apa yang dipanggil sebagai borang BRN, kena isi untuk kita upload secara online nanti. Business registration number, kalau kita BC letakkan BC number kita, kemudian upload dekat portal tadi untuk yang mohon ERP. Lepas tu kalau berjaya kita akan dapat email, tuan-tuan dan puan sekalian, macam ni email dia daripada Perkeso. Tuan-puan, permohonan telah berjaya, dia akan maklumkan nombor kod majikan, nama perusahaan dan juga dia akan berikan juga payment advice untuk menunjukkan yang dia dah masukkan wang tersebut. Okey. Kalau ada masalah dia akan hantar query macam ni tuan-tuan. Okey, dia akan hantar query macam ni. ERP query, dia akan hantar email kepada kita yang mohon. Mungkin ada kesilapan ke ada masalah. Okey, itu adalah query. Kemudian program subsidi upah PSU yang saya percaya ada di kalangan kita dah dapat dah pun PSU tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab it's very straightforward, kita boleh mohon, kita follow saja condition syarat yang ditetapkan dan kita akan dapat ERP. Program pengekalan pekerjaan, bantuan keuangan kepada pekerja yang memberi persetujuan. Ni ERP, silap. Ni bukan, ni ERP ni subsidi upah. Okey. Subsidi upah, kalau kita ada 76 orang staff, kena tunjukkan kita mengalami kerugian dari 1 Januari
Kalau kita ada 75 orang staff, tidak perlu tunjukkan sebarang kerugian. Dan untuk pekerja yang bergaji RM4,000 ke bawah. Kalau orang tanya kenapa 4,000, sebab memang kerajaan wujudkan PSU untuk bantu B40 yang bergaji bawah 4,000. Kemudian kena berdaftar dengan Perkeso sebelum 1 April, berdaftar dengan SSN PBT ataupun badan profesional sebelum 1 Januari. Tidak boleh tamatkan pekerja, kena beri CTG atau kurangkan tidak dalam siapa yang berjaya dapatkan program subsidi upah, condition dia adalah dalam tempoh 6 bulan dari kita memohon kita dapat PSU tersebut, program subsidi upah, kita tak boleh buat 3 perkara, tak boleh tamatkan pekerja, tak boleh berikan cuti tanpa gaji dan tak boleh kurangkan gaji pekerja. Untuk orang yang dah dapat PSU. Itu syarat dia, tuan-tuan sekalian. Kemudian sama nak daftar secara online sahaja. Lepas tu kemudian sama macam ERP tadi, kita kena attachkan dia ada akuan perisytiharaan PSU 50, senarai pekerja, salinan SSM, dia nak tengok salinan SSM. Kalau kita Council kena tunjukkan surat tiada bantahan daripada Majlis Peguam, ID pengenalan, BRN form, salinan penyata akaun bank, salinan penyata keuangan. Ini untuk penyata keuangan kalau kita ada pekerja lebih daripada 75 orang 76 orang tadi Okey, itu PSU. Ini borang PSU 50 tuan-tuan, kena diisi. Boleh download saja dekat website Perkeso, kena isi dan juga kemudian kena tanda tangan dan letakkan cop majikan. Okey, so dia ada aku janji dekat sini yang kena dipatuhi. Dan kita kena faham tuan-tuan, bawah akta SOCSO kalau kita berikan maklumat palsu itu adalah merupakan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan. So that's why dia dah safeguard siap-siap dengan ada borang PSU 50. Senarai pekerja macam saya tunjukkan tadi, tetapi kali ini dia beza sedikit. Kita hanya perlu hantar sekali sahaja dan kemudian dia akan automatic terus untuk 3 bulan. Dia berbeza macam ERP tadi. Okey. Kemudian borang BRN sama macam tadi, borang BRN. Kelulusan, kalau lulus dia akan maklumkan melalui email kepada kita. Dan yang ketiga tuan-tuan adalah skim insurans pekerja, ialah mencari pekerjaan tuan-tuan. Iaitu untuk syarat dia adalah untuk orang yang berdaftar dengan Perkeso dan juga berdaftar dengan SIP. Jadi siapa yang pun PSU boleh tak apply di ERP. Kalau dah mohon PSU tak boleh mohon ERP Puan Syarmilah, sebab syarat untuk mohon PSU adalah tak boleh berikan cuti tanpa gaji. So sebab tu antara option yang ada mungkin mohon ERP terlebih dahulu, cuti tanpa gaji terlebih dahulu. Mungkin contohnya dalam fasa PKP memang tak boleh nak collect langsung. So mungkin kita offer kepada pekerja key resources tadi cuti tanpa gaji dan kita mohon ERP. Kemudian bila kita yakin untuk pick up kembali, dan kita akan tutup ERP dan juga kita akan boleh mohon PSU. Tamatkan cuti tanpa gaji, panggil semula dia berkhidmat dan kita mohon PSU subsidi upah. Ada soalan juga, ERP untuk firma saya dah diluluskan tapi bayaran belum dikreditkan. Macam mana nak pastikan bayaran dikreditkan? Ada hotline Perkeso. Tuan-tuan kena ingat catat kalau siapa yang mohon ERP, siapa yang mohon subsidi upah, daripada tarikh hantar 7 hari je maksimum. Kalau lebih 7 hari tak dapat respon daripada pihak Perkeso, telefon hotline Perkeso. Semak semula. Kadang-kadang ada kesilapan sistem, ada masalah teknikal yang menyebabkan kita punya benda tak proses. Sebab normally apa yang saya tengok, kawan-kawan teman-teman saya yang mohon ERP dah lama dah dapat, wang pun dah kredit dah masuk dah. Even yang mohon PSU pun dah dapat dah. Siapa yang tak dapat lagi lepas 7 hari mohon, boleh semak semula dengan pihak Perkeso. Okey, yang ketiga adalah skim insurans pekerjaan, Elon mencari pekerjaan, okey. Dengan syarat berdaftar dengan Perkeso dan SIP, berkhidmat di bawah contract of service, dia tak layak kalau CFS, kena caruman sekurang-kurangnya 12 bulan untuk warga negara dan bawah 60 tahun. Baik. Apa yang pekerja akan dapat bila dia ditamatkan perkhidmatan, kita retrench dia katakanlah, ataupun dia accept VSS katakanlah, dan pada bulan berikutnya dia akan dapat allowance berdasarkan kepada anggapan gaji dia. Bulan pertama 80%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 40%, bulan keempat 40%, bulan kelima 30%,
dan bulan ke-6 30%. So maksudnya bekerja tu ditamatkan perkhidmatan, sekurang-kurangnya dia masih lagi ada apa yang dipanggil sebagai bantuan yang berupa gaji untuk dia. Kan? So ini satu cara inisiatif yang diwujudkan untuk membantu pekerja-pekerja yang ditamatkan perkhidmatan. Dan yang kedua, ada juga dipanggil sebagai SIP Plus. Kalau caruman tak cukup 12 bulan, boleh mohon juga, ini pekerja yang kena mohon. Kita ingat ERP, PSU, syarikat yang mohon, SIP, pekerja yang kena mohon. Tapi kita sebagai majikan yang tab nombor 1 tadi, boleh juga inform kepada pekerja yang dia boleh pergi ke Perkeso dan mohon bantuan untuk dapatkan. At least bulan pertama tu dia masih lagi dapat gaji sekurang-kurangnya dalam 80%. Dan dia ada shilling shilling dia adalah 4,000. So walaupun orang tu gaji mungkin 5,000, 6,000 dia carut, tapi Perkeso akan kira berdasarkan shilling dia RM 4,000 Okey, seterusnya penstrukturan semula tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, ini adalah kita dah faham tadi BMC. Yang kedua kita dah tengok juga inisiatif government, dan yang ketiga benda yang penting untuk kita sendiri atau at least menjadi guidance kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain sekurang-kurangnya. Baik, penstrukturan semula pertama kita kena faham akta kerja tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, akta kerja kita kena faham pertama sekali dalam section 12 Section 12 tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, saya nak minta tolong jasa baik, saya tak tuliskan dia punya point dia. Saya minta tuan-tuan dan puan sekalian tolong type dekat ruang chat Section 12 adalah memperuntukkan tentang notis penamatan. Kalau kita ada pekerja yang bergaji kalau kita ada pekerja yang berkhidmat 2 tahun ke bawah, berkhidmat 2 tahun ke bawah, notis penamatan dia adalah selama 4 minggu. Boleh type dekat ruang chat tuan-tuan. Siapa yang boleh tolong bantu saya? Dia ada 3 level. Level yang pertama, kalau dia berkhidmat 2 tahun ke bawah, notis adalah selama 4 minggu. Kalau dia berkhidmat 2 tahun dan ke atas sehinggalah bawah 5 tahun, notis penamatan adalah selama 6 minggu, sebulan setengah. Kalau dia berkhidmat, tuan-tuan, selama 5 tahun dan ke atas, notis penamatan dia adalah selama 8 minggu ataupun 2 bulan tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, kita kena faham dalam section 12 tuan-tuan, siapa yang dapat tangkap tadi boleh tulis dekat ruang chat supaya kawan-kawan kita yang lain semua boleh tengok. Ada 3 level, 2 tahun ke bawah, notis 4 minggu sebulan, 2 tahun, berkhidmat 2 tahun sehinggalah 5 tahun, 6 minggu, 5 tahun dan ke atas 8 minggu. Baik, tuan-tuan boleh tengok pula ke dalam letter offer, kontrak perkhidmatan. Kita kena faham dalam kontrak perkhidmatan, untuk section 12, dia dah maklumkan ini adalah notis yang minimum. Katakanlah pekerja tu dah berkhidmat selama 6 tahun, sepatutnya notis dia adalah selama 8 minggu, 2 bulan. Tapi dalam letter offer dia kata notis penamatan selama 4 minggu ataupun 1 bulan. Itu dah bertentangan dengan section 12. Tapi kena faham, section 12 terpakai hanya untuk orang yang bergaji bawah 2,000, bergaji bawah 2,000 ataupun manual labor. Manual labor ni siapa? Orang yang gunakan tulang 4 kerat. So kalau manual labor dia tak ada had limit 2,000. Kan? Manual labor orang yang gunakan tulang 4 kerat seperti tukang masak, seperti cleaner kan. Tapi kalau tukang masak tu dia ada degree, dia ada expertise, dia pandai buat dia punya design, dia punya makanan dia apa semua, tu dah bukan jadi manual labor, tu jadi chef. Chef dah tak tergolong dalam manual labor. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, kalau macam tu, kalau orang tu gaji 3,000, terikat tak section 12? Tak. 3,000 ataupun 2,000 ke atas, kecuali manual labor, dia bergantung kepada hubungan kontrak antara syarikat dengan pekerja. Baik, itu section 12. Section 13 tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dipanggil sebagai gaji ganti notis. Kita nak tamatkan perkhidmatan pekerja tersebut berkuat kuasa serta merta. Maksudnya, kalau ikutkan section 12 kena bagi notis tadi, notis berapa lama? 4 minggu. Kan, sebulan.
So tak nak tunggu notis, kita bayar gaji menggantikan notis kepada pekerja tersebut. Ikut itu dibenarkan di bawah Seksyen 13. Baik, yang ketiga adalah faedah penamatan. Peraturan kerja, faedah penamatan dan renti kerja 1980. Untuk orang yang bergaji bawah 2,000, okay, untuk manual labour terpakai, dan antara syaratnya juga dia dah berkhidmat lebih setahun. Okay, itu syarat dia. Faedah penamatan kena diberikan kepada pekerja yang bergaji bawah 2,000 ataupun manual labour, dia dah berkhidmat lebih setahun. Okay. Kalau dia resign, dia tak dapat faedah penamatan. Kalau dia buat salah laku dan kita tamatkan dia ikut due process, dia tak layak dapat faedah penamatan. Okay. Ikut peraturan 6, tuan-tuan dan puan sekalian, faedah penamatan, dia punya formula dia adalah sama macam tadi. Okay, dia ada 3 level. Okay, tuan-tuan, dia ada 3 level. Bawah 2 tahun, kita kena bayar 10 hari gaji. Okay. Bawah 2 tahun, 10 hari gaji. 2 tahun sehinggalah, dia berkhidmat 2 tahun, sehinggalah ke 5 tahun, okay, kena bayar 15 hari gaji. Dan kalau dia berkhidmat 5 tahun dan lebih, kena dibayar 20 hari gaji. Okay. Macam mana nak kira, tuan-tuan dan sekalian? Boleh tolong bantu saya. Okay. Boleh ambil handphone, tolong bantu saya. Kita nak kira sama-sama, tuan-tuan. Katakanlah let's say pekerja ni sudah berkhidmat selama 6 tahun. Gaji dia adalah RM2,000. Kita kena tahu terlebih dahulu gaji sehari dia berapa. Caranya 2,000 darabkan dengan 12, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita akan dapat 24,000. Okay, pertama darabkan 12, dapat 24,000. Kemudian yang kedua, bahagikan dengan 365 untuk dapatkan gaji harian. Okay, bahagi 365 dapat 65.75. Okay, 65.75 sebab dia dah kerja 6 tahun. Berapa tadi tuan-tuan dan puan sekalian? Dia punya formula kena bagi berapa hari gaji? Tuan-tuan? Kena bagi berapa hari gaji tuan-tuan? Cuba type dekat komen. Dah kerja 6 tahun kena bagi berapa hari gaji? Saya just nak tengok sama ada, okey betul, bagi 20 hari gaji, betul. So 20 darabkan dengan 65.75. 20 hari darabkan dengan 65.75, dapatlah 1315, dan 1315 kena didarabkan dengan tempoh masa dia berkhidmat. Kalau 6 tahun kena darabkan dengan 6. Okey, 6 tahun darabkan dengan 6. So 1315 darab 6, total faedah penamatan yang kena dibayar adalah 7890, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, betul, yes. So boleh follow formula tadi, simple, very straightforward. Kita kena faham, ikut formula tadi 10, 15, 20. Kemudian gaji dia darabkan dengan 12 untuk dapatkan gaji tahunan, bahagikan 365 dapat gaji hari, darabkan dengan tempoh dia dah berkhidmat. Katakanlah kalau dia dah bekerja 6 tahun 6 bulan. So 6 bulan tu kena bahagikan dengan 12, dapat lagi 0.5. So kena kira macam tu. Dia akan ikutkan jumlah tahunan yang dia kena bahagikan dengan 12. Okey. Kemudian apa yang akan berlaku kalau majikan untuk pekerja yang manual labour dengan gaji bawah 2,000 tadi tak bayar faedah penamatan? So pekerja boleh filekan tuntutan di Jabatan Tenaga Kerja di bawah Seksyen 69 Akta Kerja. So bila filekan tuntutan bawah Seksyen 69 di Jabatan Tenaga Kerja, tuan-tuan dan puan sekalian, first kali JTK akan tengok syarikat bagi notis tak, notis tu comply tak dengan Seksyen 12. Kalau dia layak dapat faedah penamatan, bayar tak faedah penamatan. So sebab tu kita sebagai dia tulis nombor 1 tadi, kita kena faham kalau kita ada staff yang bergaji bawah 2,000, itu adalah risiko yang kita kena jangkakan, yang memang kita anticipate, memang nak tak nak kena bayar. Kecuali kalau dia tak cukup lagi setahun, kecuali kalau dia resign, kecuali kalau dia buat salah laku dan dia tak entitled. Otherwise dia akan entitled untuk dapatkan faedah penamatan. Dan kalau tak dapat, bawah Seksyen 69 dia boleh tuntut di Jabatan Tenaga Kerja ataupun kita panggil sebagai Mahkamah Buruh. Yang keempat yang melibatkan Akta Kerja juga, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah Seksyen 63
iaitu tentang borang PK pada tahun 2004 dah digazetkan. Apabila kita nak buat 4 perkara, tuan-tuan, 4 perkara ni kita kena hantar borang PK. Apa dia? Kalau kita buat penamatan, satu. Yang kedua, kalau kita buat VSS. Yang ketiga, kalau kita turunkan gaji staff. Dan yang keempat, kalau kita lay off. Dan kena isi borang PK dan hantar kepada Jabatan Tenaga Kerja. Borang PK dia ada 6 bahagian. Borang PK dia ada 6 bahagian. Bahagian 1 sehingga ke bahagian 4 itu kita kena hantar, tuan-tuan dan puan sekalian, 30 hari sebelum kita kuat-kuasakan penamatan ke, lay off ke, turunkan gaji ke ataupun VSS. Itu 30 hari sebelum kena dihantar. Okay. Sekarang tempoh PKP boleh emailkan saja borang PK kepada Jabatan Tenaga Kerja yang berdekatan dengan syarikat. Okay. Kemudian bahagian 5 tu kita kena hantar 14 hari selepas berkuat kuasa penamatan, sebab bahagian 1 sehingga ke bahagian 4 kita akan isi maklumat semua pekerja, kita akan isi maklumat pekerja yang kena ditamatkan perkhidmatan ataupun kena VSS ataupun kena turunkan gaji ataupun kena lay off. Dan kemudian dalam borang 1, bahagian 1 sehingga bahagian 4 kita kena nyatakan juga berapa faedah penamatan yang dibayar. Jadi pada bahagian yang kelima, lepas 14 hari berkuat kuasa, kita kena submit bahagian 5 kepada Jabatan Tenaga Kerja. Dan di situ JTK akan tengok kita comply ataupun tak comply dengan pengiraan faedah tadi. Kan? Dan kemudian bahagian 6 kena dihantar 30 hari selepas penamatan. Jadi kalau kita dah isi borang PK, pekerja tu memang dia tak ada sebarang ruang lagi lah. Dia boleh nak filekan tuntutan. Tapi sebab daripada peringkat permulaan kita dah submit dah borang PK. So JTK dah ada dah file kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Itu untuk akta kerja. So very straightforward. Sebab tu kalau saya bila ada klien yang ada urusan dengan mahkamah buruh, biasanya saya akan advise untuk mereka settlekan saja terus, sebab dia memang benda yang straightforward, dia bukan benda yang grey. Kan 10, 15, 20 very straightforward. Apa lagi? Tapi still kadang-kadang dalam keadaan straightforward ni pun kadang-kadang ada isu juga yang perlu kita comes in, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, seterusnya adalah akta perhubungan perusahaan. Ini yang penting, tuan-tuan. Penting sama ada jika tuan-tuan nak terpaksa untuk melakukan penstrukturan semula. Penting juga untuk tuan-tuan dan puan sekalian faham, selepas ini bila banyak penamatan perkhidmatan berlaku, macam saya cakap tahun 2015 bila ada kes kejatuhan harga minyak, tahun 2016 banyak syarikat buang pekerja, dan sekarang bukan sekadar ekonomi tu, masalah ekonomi dirasai oleh kita, tapi seluruh dunia. So memang kita akan anticipate banyak syarikat yang akan retrench. So kita kena faham, kita kena sama ada untuk diri kita sebagai sebagai partner kepada law firm kita, kan, ataupun kita sole prop pada law firm kita. So kita kena faham perkara ni, sebab kadang-kadang ada je kes-kes yang sampai ke mahkamah perusahaan yang melibatkan firma-firma guaman, tuan-tuan sekalian. So kita kena faham dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ada apa yang dipanggil sebagai Section 20. Dalam Section 20, tuan-tuan dan puan sekalian, seorang pekerja yang ditamatkan perkhidmatan, dia ada masa 60 hari, tuan-tuan, untuk membuat laporan penamatan kerja dia ke Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk diambil semula bekerja for reinstatement. Itu remedi utama ataupun tujuan utama pekerja membuat aduan bawah Section 20, tuan-tuan puan sekalian. Baik, seterusnya apabila Jabatan Perhubungan Perusahaan terima representasi pembuangan kerja tersebut, maka pegawai itu dia akan initiate satu proses yang dipanggil sebagai runding damai, dan kita kena ingat masa tu memang fix 60 hari. Cuma sekarang ni dalam tempoh PKP, dalam FAQ KSM kata 60 hari tu tak berjalan lagi dalam tempoh PKP. Tapi kita pun ada terima juga perkeliling daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan yang menyatakan kalau ada pekerja yang kena buang, dia boleh hantar laporan pembuangan kerja dia melalui email kepada pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan. Baik. Section 20.2 ada runding damai. Kalau tak berjaya untuk runding damai, nasihat saya tuan-tuan, kalau terpaksa ada melalui situasi ini, grab opportunity proses runding damai supaya dapat selesaikan dispute ataupun masalah tersebut di peringkat JPP. Cubalah tuan-tuan, kadang-kadang mungkin JPP akan tanya, kalau awak tak boleh nak ambil balik, boleh tak nak offer something? Cubalah offer something.
supaya matters tu berhenti dekat situ. Sebab kadang-kadang bila perkara ni sampai bawah 20 section 3 kes boleh dirujuk ke mahkamah perusahaan, kita kena faham maksimum risiko liability yang ada di bawah jadual 2 adalah 24 bulan gaji pekerja tersebut. So kadang-kadang kita kena faham 24 bulan gaji tu memang banyak tuan-tuan. Kalau gaji dia 2,000 dah dekat 48,000 kan, dekat separuh daripada 100,000 tuan-tuan sekalian. Dan kena ingat juga kalau dia dah bekerja untuk tempoh masa yang lama 5 tahun, setahun complete kerja bersama dengan sebulan gaji pampasan. Itu dipanggil sebagai compensation in lieu of reinstatement kan. So again tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada proses runding damai tersebut, grab opportunity untuk terlibat untuk cuba selesaikan kes dekat peringkat Jabatan Perhubungan Perusahaan. Baik, seterusnya tuan-tuan, okey, retrenchment. Kita kena faham, saya nak letakkan 3 kes ini yang menjadi prinsip asas tuan-tuan. 3 kes ni adalah yang very fundamental yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan dan juga satu tu daripada Mahkamah Perusahaan. Dan kita kena faham terlebih dahulu tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada kes-kes tersebut, apabila kita buat retrenchment, apabila kita laksanakan retrenchment, kita berikan notis, kita kena faham apabila kes dirujuk ke Mahkamah Perusahaan, pertama sekali kan dalam kes Bun Kui Pui, dia kata mahkamah nak tengok apa sebab kita tamatkan pekerja. Itu yang pertama, apa sebab. Kalau dalam keadaan sekarang, sebab dia adalah kerana disebabkan masalah keuangan. Mungkin. Itu sebab yang pertama. Kena ada sebab. Yang kedua, mahkamah nak tengok sebab tu munasabah ataupun tidak. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan dalam FAQ KSM bilangan nombor 3 pada 30 Mac dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia, dia maklumkan boleh tak nak buat retrenchment. Dia kata boleh dengan syarat genuine, dengan syarat tulen perkara tersebut. Kan? So sebab tu yang kena buktikan bila buat retrenchment adalah bukannya pekerja, majikan kita yang terminate, kita yang kena buktikan kita ada sebab, dan yang kedua kita ada sebab munasabah. Jadi macam mana kita nak tengok sama ada satu perkara tu dikira sebagai sebab yang munasabah, kita boleh tengok dan berdasarkan kepada kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah. So ada citation dekat situ tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk kembali citation tersebut. Okey. Pertama sekali ada kes William Jacks. William Jacks ni daripada Mahkamah Rayuan. Okey. Dia kata dekat sini, the industrial court after hearing evidence of several witnesses came to the conclusion that the respondent was victimized for his trade union activities. So isunya adalah dia kata sebab masalah keuangan, tapi Mahkamah Perusahaan dapati dia kena terminate bukan sebab masalah keuangan, tetapi kerana disebabkan aktivitis dia yang terlibat secara langsung dalam trade union. Okay. Dalam kes William Jacks ni juga, okay, retrenchment means the discharge of surplus labor or staff by the employer for any reason whatsoever. Otherwise, saya besarkan sedikit. Okay. Alright. Okay. Okay, retrenchment means, okay, the discharge of surplus labor or staff by the employer for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action. It is a well settled, an employee is entitled to organize his business in the manner he considers best, so long as the managerial power is exercised bona fide. The decision is immune from examination even by the even by the industrial court, even by the industrial court. However, the industrial court is empowered and indeed duty bound to investigate the facts and circumstances of a particular case to determine whether the exercise of power was in fact bona fide. So maksudnya tuan-tuan dan puan sekalian, mahkamah mengiktiraf memang pihak syarikat boleh melakukan penstrukturan semula, tetapi kena pastikan ianya dibuat dengan suci hati, dengan niat baik. Macam dalam kes William Jacks, mahkamah dapati dia bukannya dibuat atas sebab masalah keuangan, tetapi untuk mengekang apa? Aktiviti trade union. Baik, so far tuan-tuan dan puan sekalian boleh follow ke? Faham ke apa yang saya kongsikan? Kalau faham boleh type, boleh kat bahagian chat tu faham tuan-tuan dan puan sekalian? Saya cuba tengok, takut kita dah tertinggal kereta api ke apa ke ni. Faham Okey, baik, terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian.
Okey, seterusnya tuan-tuan, kita pergi tengok pula kepada kes yang seterusnya, kes Bayer. Okay. As mentioned earlier, appellant gave 2 reasons for the dismissal. They expected to suffer operational loss in excess of 1 million ringgit for 1990 and the respondent's position was found to be redundant. Okay. Dan Mahkamah Rayuan dalam kes Bayer ni Mahkamah Rayuan, the first reason fell flat when the evidence showed that in 1990 the appellant paid non-contractual salary increments amounting to 328,237 for that year, increased the director's emolument, declared a dividend, and then the appellant made a profit of 1.5 million. Mr. Natroff Herzer, the managing director, also confirmed that the appellant paid bonuses for 1990. Okay, point dia dekat sini tuan-tuan dan puan sekalian, kena faham, kena catat kalau kita buat retrenchment, saya harapkan semua orang, especially yang nombor 1 tadi, faham. Bila kita buat retrenchment, reason, ingat yang macam saya cakap tadi, kita kena nyatakan sebab. Kalau sebabnya adalah masalah keuangan, maka poin yang kedua kena tunjukkan sebab tu munasabah, kita kena tunjukkan yang kita memang ada bukti masalah keuangan. Banyak kes yang berlaku tuan-tuan dan puan sekalian di mahkamah perusahaan, even satu kes yang kami bawa, award dia keluar tahun lepas tak silap saya, penamatan tu berlaku pada tahun 2016, memang ambil masa yang lama tuan-tuan, bila mana syarikat gagal untuk buktikan dia ada masalah keuangan. Sama macam kes Bayer. Dalam kes Bayer, syarikat kata dia ada masalah keuangan tetapi berdasarkan kepada akaun dia menunjukkan ada bayaran tadi. Bayaran apa? Salary increment, ada increase director's emolument, ada berikan dividen, kemudian buat profit sebanyak 1.5 juta. Sebab tu sekarang ni yang penting tuan-tuan kena catat, kena ingat, memang betul sekarang ni kita memang tak ada sale, tak ada ruang langsung nak buat jualan. Tapi mungkin yang nombor 1 tadi, tengok balik BMC, adjustkan balik business model apa semua. Selepas 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sales tu naik balik, melonjak tinggi. So dekat situ yang kita kena faham, audited account kita kena menunjukkan yang memang kita alami kerugian. So kalau nak bagi bonus pada tahun tu, hold dulu. Kalau nak increasekan dividen, nak berikan dividen, kena holding dulu. Sebab kita kena make sure yang memang tahun keuangan tu kita memang suffer losses, tuan-tuan dan puan sekalian. Otherwise, kita akan alami nasib yang sama macam kes Bayer. Yang kedua tuan-tuan dan puan sekalian adalah dalam kes Bayer juga, on redundancy, it cannot be gainsaid that the appellant must come to the court with concrete proof. The burden is on the appellant to prove actual redundancy on which the dismissal was grounded. Ini satu lagi isu yang kedua. Tadi yang pertama masalah keuangan, yang kedua atas isu redundancy. Okay. Dalam keadaan tersebut, biasanya banyak berlaku macam satu kes yang kami handle, tuan-tuan puan sekalian, apa yang berlaku apabila syarikat terminate bekerja dan dia gantikan orang lain, dia ambil orang lain untuk gantikan pekerja tersebut. So dekat situ yang kadang-kadang kita kena faham, dia adalah bukannya organisasi ataupun dia punya kerja ataupun dia punya jawatan dia dah tak ada. Contohnya, bila kita tengok jawatan dah tak ada, kita restructure balik organisasi, carta organisasi kita dan kita kata jawatan dia dah tak ada. Tetapi fungsi dia, tugas dia masih lagi ada dan dibuat oleh orang lain. Dekat situ pun jadi masalah sebab tak ada actual redundancy. Kena faham tuan-tuan dan puan sekalian, dia adalah berdasarkan kepada kerja, job. Kalau job tu masih lagi ada, maka tak boleh gunakan ground redundancy. Kalau faham, tak faham tuan-tuan dan puan sekalian? Ataupun kalau jelas, boleh type jelas tuan-tuan dan puan sekalian? Okay, kalau jelas boleh type jelas, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kena faham sebab tu kalau katakanlah let's say kita tak nak go on redundancy, kenapa jadi pelik sangat ni? Kita just go on ground of masalah keuangan. Cukup. Sebab tu penting. Surat termination tu sangat penting. Kalau kita kata reason terminate sebab masalah keuangan dan kita provekan masalah keuangan. Kalau kita terminate atas sebab dia dah redundant dan kita kena tunjukkan yang dia memang dah redundant sebab kontrak ataupun sebab tugas dia dah tak ada. Contoh yang paling jelas, katakanlah let's say kita dapat kontrak untuk buat satu perkara ni dan pekerja ni memang diambil untuk fulfill that contract,
kemudian kontrak tu dah habis, maka memang betul lah dia redundant. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, kes yang ketiga adalah credit corporation. Ini penting sebab dia tengok balik prinsip dalam Indian punya mahkamah di India, kes Sunvala, dia kata bila buat retrenchment, dia kena faham retrenchment was justified by the circumstances of the case, satu. Yang kedua, the grounds for the retrenchment given by employer are true. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian adalah whether the order or retrenchment was motivated by bad faith and a desire to victims or harass the workmen whom for some ulterior reason for the employer wanted to discharge or dismiss. So sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tengok dalam case credit corporation ni, first thing adalah justify tak berdasarkan circumstances of the case. Kalau sekarang ni kita nak retrench, nak terminate, circumstances dia adalah COVID-19 PKP. Justify tak? Betul tak? Justify tak? Ya, justify. Sebab sales dah tutup, premis tak boleh nak dibuka, tak ada jualan, tak boleh nak sustain cash flow apa semua. Yang kedua dia akan tengok sama ada adakah betul tak the grounds for the retrenchment given by employer are true. Betul tak PKP? Betul. Judicial notice kan, memang semua orang maklum. Betul tak ada masalah COVID-19? Betul. Dan yang ketiga, adakah ada motivated by bad faith ataupun tidak. So sebab tu kalau kita tengok dia konsisten tuan-tuan, dalam FAQ KSM kata kena genuine, dalam kes Bayer, William Jacks tadi kena kata free from malafide, kena good faith, kan, tak boleh ada bad faith. So benda tu kena konsisten dan kena pastikan dilakukan oleh pihak syarikat. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, itu kalau kita katakan sebagai kes kita pergi ke mahkamah perusahaan. Tugas syarikat, tugas kita kena tunjukkan betul-betul kita ada masalah financial dan kena pastikan sebab kes sampai ke mahkamah bukan cepat. Most of the cases dia akan ambil masa tuan-tuan dan puan sekalian. So kena pastikan kita ada bukti yang menunjukkan kita ada masalah keuangan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Code of Conduct Industrial Harmony. Okay, kita kena faham ini adalah merupakan satu garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia yang mana dia tidak mengikat. Memang dah ada authority yang mengatakan dia tidak mengikat. Antara dalam Code of Conduct tu adalah kita kena turunkan gaji terlebih dahulu ataupun kita kena kurangkan, hentikan pengambilan pekerja, kurangkan kerja lebih masa. Tetapi kita kena faham dalam situasi sekarang, tuan-tuan, adakah kita nak ambil pekerja baru? Mungkin tak, sebab PKP, sebab COVID-19. Yang kedua, adakah kita kurangkan overtime, kan? Memang tak boleh nak buat overtime pun sebab PKP. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tengok antaranya dikatakan tentang LIFO, last in first out. Maksudnya kalau nak retrench, kena retrench orang yang apa yang dipanggil sebagai baru bekerja. Orang yang lama bekerja kena simpan. Sebab tu tuan-tuan, dalam antara dalam kes mahkamah juga, kalau kita terminate semua senang. Tapi kalau kita terminate sebahagian, contohnya ada 30 orang staff, kita terminate 20 orang, 10 orang lagi kita simpan. Mungkin dalam 20 orang tu dia faham section 20, dia lodge complaint dekat Jabatan Perhubungan Perusahaan. So dekat situ syarikat kita kena ada mekanisme macam mana kita nak justifikan yang kita simpan sebahagian dan kita terminate lagi sebahagian. Mungkin boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai mungkin boleh buat borang tuan-tuan, boleh tengok, boleh buat checklist. Satu, berdasarkan kepada pengalaman. Yang pengalaman ni kita simpan, so scoring dia tinggi. Yang pengalaman rendah, mungkin kita akan utamakan dia untuk kita restructure. Yang kedua, dia melibatkan apa yang dipanggil sebagai kemahiran, skills dia. Dan yang ketiga, mungkin kita tengok ada rekod salah laku ataupun tidak. Kalau orang ada rekod salah laku, itu yang utama untuk kita retrench terlebih dahulu. Yang keempat, kita tengok juga apa yang dipanggil sebagai prestasi, performance dia macam mana. Dan yang kelima, fungsi dia dalam syarikat. So, berdasarkan 5 faktor tadi, tuan-tuan dan puan sekalian boleh buat satu mekanisme untuk ukur. Kalau nak retrench orang, ini pertimbangan yang kita ambil berdasarkan kepada 5 faktor tersebut. Dan pastikan dia documented supaya at least, na'udzubillah min zalik lah, harapnya kita tak perlu. Kan? Tapi kalau tak pun sekurang-kurangnya boleh sampaikan dan share kepada company-company lain yang terpaksa untuk buat retrenchment. Baik, seterusnya VSS dan juga MSA. Sama, ada 2 kes juga tuan-tuan dan puan sekalian. Yang menjadi landmark case adalah kes daripada Mahkamah Persekutuan
Zainul Ahmad dan Padi Bras, dan juga satu kes industrial court yang saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, dalam kes Zainul ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia dah menyatakan yang it is our view that under VSS, employee have the option, dia ada pilihan to accept the said scheme or continue to work as before. Sebelum tu, apa itu VSS ataupun MSA tuan-tuan? Dia adalah satu scheme yang syarikat tawarkan kepada pekerja untuk pekerja dan juga syarikat sama-sama bersetuju untuk berpisah. Ada orang tanya, ada beza ke VSS dengan MSA? Bagi saya sama saja. Cuma mungkin ada setengah orang kata VSS tu dia lebih besar, kan, skop dia lebih besar. MSA tu dia very selected, kan. MSA tu mungkin dibuat bukan sekadar atas reason financial, tapi mungkin sebab dah tak tahan sangat tengok performance orang ni. Kalau nak terminate on ground of performance, ada condition yang kena fulfill, dan buat je MSA untuk terminate pekerja tersebut, tuan-tuan sekalian. So, kita pergi balik pada kes Zainul Ahmad. Therefore, once the said option has been exercised by the employees, the question of it being unfair does not arise. To us, an employee who on his own will accepts the benefit of the VSS, resign, signed a full and final settlement, and walks away cannot then turn around and ask for any other benefits. Kan? Itu dalam kes Zainul Ahmad. Tetapi dia berbeza pula dalam kes OC Berhad. Kenapa dalam kes ni mahkamah merujuk, mahkamah perusahaan tuan-tuan, dia merujuk kepada kes YM Raja Muhammad Raja Hamid. Dia kata, the learned chairman in coming to his decision observed that the issue for the court to consider is whether claimant was forced to resign, was pressured into accepting the VSS offer under threat of disciplinary action and dismissal, or whether the claimant voluntarily resigned by accepting the VSS offer in his own free will. Baik, seterusnya apa yang berlaku dalam kes ni? Dalam kes ni tuan-tuan, saya nak kita rujuk sama-sama. Ini adalah note semasa perbicaraan dalam kes OC Berhad. Can you please explain what transpired prior to your dismissal? Okay, nampak kan? Lebih jelas sikit nampak. Nampak ke tuan-tuan dan puan sekalian? Nampak tak? Kalau nampak boleh type nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Okey, nampak. Terima kasih. Baik. Can you please explain what transpired prior to your dismissal on 31st October 2003? In September 2003, Lee Ah Tiong approached me when I was walking at the corridor. He told me that he wants to retrench me. He said, I better take whatever money the company offers and leave. Otherwise, I will not get anything at all. What was your response to the instruction given by Lee Ah Tiong? I told him I have got a family to take care. My children were still schooling. I told him I have got house loan, car loan to pay. I can't afford to be without any job. I told him I can't leave. Lee Ah Tiong told me I have got no choice. After that, he left. What happened subsequently? Lee Ah Tiong and the human resource manager called me for a meeting 2 or 3 times and asked me to take the money and leave the company. Again, I told them I cannot leave because I have a family to support. It's difficult to find a job at my age. They told me to go and find a job at the supermarket. Then on 22nd September 2003, Lee Ah Tiong gave me the letter dated 22nd September and asked me to sign the letter. He told me that I must sign the, okay, sekejap tuan-tuan. Okay. He told me that I have to sign the letter if I want to go home with some money. Lee Ah Tiong told me if I don't sign, I will still be dismissed and no money will be given to me. Was the human resource manager present during the meeting? No, she was in the second meeting, not the first one. It's clear from the foregoing testimony the claimant was put in a position where he was cornered without any other alternative but to tender his resignation. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau buat VSS, kalau buat MSA, kena pastikan free from apa yang dipanggil sebagai paksaan, duress, coercion. Even kita faham kan law of contract. Apa yang boleh membatalkan kontrak? Kalau ada duress, ada apa yang dipanggil sebagai fraud kan. Dalam kes sekarang di mahkamah perusahaan biasanya kenapa mahkamah melihat VSS ataupun MSA ini sebagai tidak tulen? Kan, bayangkan syarikat dah bayar some amount of money, tetapi bila mahkamah rasa kan ada elemen-elemen paksaan, macam dalam kes OC Berhad,
maka terpaksalah syarikat tadi sekali lagi menanggung ganti rugi 24 bulan gaji. So sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang boleh dibuat? Ini suggestion saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Okay. Dalam agreement pastikan tuan-tuan tulis perkataan apa dia? Saya tanpa sebarang paksaan mungkin. Saya secara sukarela. Saya telah pun diberi masa sepenuhnya. Saya diberikan peluang untuk consult dengan whatever lah kan. So bila ada elemen-elemen tersebut tuan-tuan dan puan sekalian, kalau at a later stage pekerja nak datang dan kata dia kena paksa, kita boleh terus refer kepada agreement, even ada parallel evidence rule. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh terus refer kepada agreement menunjukkan yang pada masa tu dia sign perkara tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian, yang dia memang secara suka rela. Okey. Itu adalah MSA dan juga VSS, Voluntary Separation Scheme. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, itu je. Terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau ada sebarang soalan boleh share, boleh tanya supaya sama-sama kita boleh belajar tuan-tuan dan puan sekalian. Silakan. Ya, terima kasih Cik Auzan. Kita ada beberapa soalan ni. Dengar Dengar. Okay, sorry. Okay, kita ambil soalan yang pertama yang ditanya oleh Nadira. Nampak macam 3 soalan. Adakah employer boleh terminate employee dalam fasa COVID hanya berdasarkan notis tanpa sebarang retrenchment atau pemotongan gaji? Okey. Dan sambungan pada soalannya adalah termination dibuat sebelum restructure atau retrenchment. Notice restructure hanya dibuat selepas penamatan. Okey. Itu soalan yang pertama. Adakah employer boleh terminate dalam fasa COVID hanya berdasarkan notis tanpa sebarang retrenchment atau pemotongan gaji? Okey. Maksudnya soalannya adalah boleh tak syarikat dalam masa PKP ni tamatkan pekerja tapi syarikat tidak membuat unsur effort tindakan-tindakan seperti kurangkan gaji terlebih dahulu, seperti apa yang dipanggil sebagai mungkin bagi cuti tanpa gaji kan. Dia macam ni. Akhirnya macam kita tengok tadi dalam kes William Jack apa semua, adakah dengan melakukan perkara tersebut boleh menunjukkan majikan ada niat yang baik? Ataupun kalau tak melakukan perkara-perkara tersebut majikan tidak ada niat yang baik? So akhirnya dia bergantung kepada justifikasi syarikat. Dan mungkin syarikat akan ada justifikasi dia kenapa dia tak buat cuti tanpa gaji. Kerana disebabkan dia merasakan yang mungkin peluang untuk diterima oleh pekerja tidak ada. Kan? So sebab tu nak elakkan daripada perkara ini, lebih baik syarikat offer terlebih dahulu. Kan? Offer PSU ataupun mohon program subsidi upah, mungkin mohon ERP tadi, lakukan step-step sedemikian rupa terlebih dahulu untuk elakkan daripada dianggap sebagai mempunyai niat yang jahat. Kemudian mana soalan tadi ke bawah Di butang answered tu. Answered. Oh okey. Tak biasa Cik Fadil. Yang kedua, termination dibuat sebelum restructure atau retrenchment. Ni saya tak berapa nak faham sangat. Notice restructure hanya dibuat selepas penamatan. Maksudnya dah tamatkan pekerja terlebih dahulu kemudian baru ada notice untuk restructuring syarikat ke apa macam mana tu? Saya tak berapa faham soalan ni. Nampaknya begitulah, dia tak mitigatekan. Tak mitigate. Dia loss dulu tapi dia terus buang sahaja. So the best kena ada evidence dari pihak syarikat mitigatekan. Kemudian sebab akhirnya nak kena justify lah kat mahkamah. Kenapa tak mitigate? Kan? Kalau boleh justify then menunjukkan yang kita ada good faith lah. Kalau tak boleh nak justify then mungkin akan ada problem juga dekat situ. Okay. Kemudian soalan seterusnya. Kita ambil soalan yang kedua ni. Yang mengatakan bahawa kalau firm tak apply bulan Mei, adakah PSU tu dia retroaktif? Tapi dia akan dapat bulan-bulan yang sebelumnya. Okay. Kita kena faham PSU dia daripada April sampai 15 September. Dia within that timeline. Dan bila kita mohon, kita akan dapat 3 kali program subsidi upah. Katakanlah let's say
kita tak apply April, kita apply Mei. Dan kita akan dapat untuk Mei, Jun, Julai. 3 bulan. Okey, lepas tu semalam 22.4 baru mohon, takut April tak sempat. Tak ada masalah. InsyaAllah sempat, tak ada masalah, jangan risau. Kena ingat follow up dia. Lepas 7 hari kalau tak dapat respon email daripada pihak Perkeso, then follow up kembali dengan pihak Perkeso. Seterusnya? Seterusnya ini soalan saya petik daripada Facebook, daripada Puan Nur Aisyah Rahman. Kalau office tutup terus, boleh ke pekerja kata dibuang kerja without just an excuse? Ya. Okay. Kalau office tutup terus, closure of the business, itu pun sama, ada step dia juga. Kena pastikan, kena follow balik macam tadi, section 12, section 13, kena follow juga dengan termination and layoff benefits, peraturan kerja, faedah penamatan dan pemberhentian kerja, kena follow perkara-perkara tersebut. Sebab kita kena faham, Jabatan Tenaga Kerja ni dia ada kuasa, walaupun contohnya katakanlah let's say company tutup dan dia bila pekerja filekan tuntutan bawah section 69, dan dia ada kuasa untuk panggil dan semak balik dan saman pekerja tersebut untuk tanya. Kan? So sebab tu kalau tutup sekalipun kena follow juga. Yang kedua, okey, ni isu. Kalau bila dia kata just cause and excuse, kalau dia pergi kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan bawah section 20, mungkin akan ada masalah. Sebab apa? Kalau company dah tutup, sediaan berhad dan liquidator akan dilantik. So bila liquidator dilantik, kalau mahkamah dapati sekalipun ada kesilapan dan kesalahan, dan dia hanya perlu filekan nanti kadang proof of debt saja. So dekat situ dia akan jadi persoalan sama ada adakah hanya dapat paper judgement sahaja ataupun akan dapat the fruit of litigation dekat situ. Okay. Okay. Next question yang ada di skrin saya lah berkaitan dengan 3,000 yang diberi di bawah geran khas prihatin yang diberi kepada micro SME. Ya. Okay. Soalannya lah ya, does it apply to lawyers? Benda ni saya tak, bukannya saya tak ada knowledge sangat, tapi apa yang saya faham, once kalau kita link dengan LHDN kan, then it should be automatic macam tu. But have to check balik, to be honest, ini bukan, saya tak ada knowledge sangat untuk bahagian ni. Belum keluar lagi pun Okay, next. Okay, seterusnya okay, soalan yang di bawah ni berkenaan dengan ERP ya. What if the boss asks the employee to sign a statement of cuti tanpa gaji, but there is no guarantee of whether they will dismiss him or her or not? You know, any protection or advice can be given to the employee. No. Ini mungkin dalam kes yang bos cakap ambil ni sign lah. Janganlah, kalau saya cakap dengan bos-bos yang ada kat dalam ni, jangan buat macam tu lah. Ini adalah test of leadership lah. Bincang elok-elok, fahamkan dengan pekerja situasi kita. Jangan, sebab saya selalu percaya, Mahatma Gandhi kata kan, majikan dia perlukan pekerja, pekerja dia perlukan majikan. Dia simbiosis, dia saling memerlukan. Dia tak boleh ada unsur-unsur paksaan. Sebab kalau kita force, kita paksa, pekerja tu dia boleh lodge report. So sebab tu cuba discuss, cuba bincang. Cuba kita letakkan diri kita dalam shoes pekerja, pekerja juga letakkan diri dalam shoes majikan. Sebab kalau kita berkeras, kita ganggu, kita nak lawan juga, akhirnya ends up, kita punya periuk nasi pun akan terjejas juga. So cuba untuk saling, orang kata bantu-membantulah. Tapi any unsur paksaan memang tak boleh, pekerja boleh report dekat Jabatan Tenaga Kerja. Right? Okay. Okay. Beberapa soalan lagi yang saya terima melalui WhatsApp pada saya. Okay, bagi pekerja yang gaji atas 2,000, kena beri faedah penamatan atau tidak? Okay, kalau gaji atas 2,000 tidak perlu berikan tuan-tuan sekalian, sebab kena faham dia hanyalah untuk orang yang bergaji bawah 2,000 ataupun untuk manual labor tadi tuan-tuan sekalian ya. Dan lanjutan kepada soalan tu ya, andai katalah firma atau syarikat memang tak ada duit dan tak boleh juga bayar penamatan tu.
faedah penamatan? Apakah recourse yang ada untuk tersebut? Okey, kalau dia macam ni, nak tak nak, kalau betul memang tak ada income, tak ada dana nak operate, nak bayar, memang zero. First, cuba grab option yang ada, iaitu mungkin bantuan-bantuan sama ada dalam bentuk pinjaman, ataupun kalau tak sekarang ni, bagi tahu dengan staff, at least gunalah peluang untuk gunakan submit ERP tersebut, program pengekalan pekerjaan kan. Tolong at least kita tak terbeban untuk bayar gaji dia, untuk bayar SOKSO dan EPF dia. So bagi tahu dengan staff, memang kita zero collection, memang tak ada income langsung, dan kita expect, sebab kita dah nampak dah time frame dia lebih kurang dekat 6 bulan. At least sama ada you ambil loan, pinjaman ataupun buat cuti tanpa gaji, jangan paksa, discuss, bincang elok-elok, at least untuk 6 bulan dapat masa untuk recover and then panggil balik tuan-tuan sekalian. Ataupun option yang ketiga, again, kita tak boleh nak lari tuan-tuan. Sebab contohnya, katakanlah let's say kita lari. Dalam akta kerja memang ada kuasa yang diperuntukkan kepada mahkamah buruh ataupun Jabatan Tenaga Kerja untuk dengar, untuk saman. Even boleh buat JDS, saman penghutang perhakiman. Kalau mahkamah perusahaan sekalipun, katakanlah let's say kita lari, kita buat bodoh, kita tak nak dengar apa-apa, kita tak pedulikan saja. Award tu dia boleh didaftarkan, dia boleh dilaksanakan sama di mahkamah sivil. So boleh kena winding up, boleh kena garnishment, boleh kena scissor and sale, banyak perkara boleh kena. So that's why lari daripada masalah bukan option dia, kena face kan, sekurang-kurangnya grab opportunity initiative yang government dah berikan tadi. Okay. Seterusnya kita mungkin ada dua lagi soalan. Satu saya petik daripada Facebook, lanjutan kepada soalan Puan Nur Aisyah tadi. Okay. Beliau bertanya, lanjutan daripada soalan saya tadi, pekerja-pekerja yang diberi gaji ganti notis 3 bulan menurut terma perkhidmatan, now seorang pekerja pergi ke mahkamah perusahaan untuk kata pemberhentian adalah tak adil. Tak ada soalan di situ, tapi mungkin soalannya ialah apakah remedy sebagai majikan jika kita dah fulfill dia punya terma perkhidmatan, kita dah bagi dia 3 month salary, tapi dia pergi juga industrial court. Jadi apakah remedy kita di penghujungnya tu? Okey, baik. Remedy yang kita boleh buat, kita tak boleh stop even dalam MSA katakanlah. Sebab tu kadang-kadang contohnya kita, kalau macam tadi kita kira kan, dia dah kerja 6 tahun, kemudian kita kena bagi 20 hari gaji, diharapkan dengan 6 tahun dekat dalam 7,000 something. Campur dengan gaji gantikan notis dia, mungkin dekat 10,000 something. Instead of kita just bayar buta-buta macam tu, what we can do, kita boleh buat agreement, MSA ke ataupun VSS ke, buat perjanjian pemisahan secara bersama. Lepas tu, dalam perjanjian tu katakanlah let's say kita kata pekerja bersetuju untuk tidak melaporkan ke JPP ke apa semua. Itu salah, sebab agreement tak boleh menyalahi undang-undang. So section 20 is very clear, dia kata kalau ada orang kena tamatkan perkhidmatan, dia ada masa 60 hari untuk lodge report. So sebab tu at least yang kita boleh buat, kita kurangkan risiko kita. Instead of kita just bagi notis penamatan, kita buat MSA, sebab beban pembuktian bukan pada kita bila kita buat MSA. Beban pembuktian adalah pada pekerja untuk menunjukkan dia kena paksa. Tapi kalau kita buat notice retrenchment, kita dah bayar gaji ganti notis, dan kemudian pekerja lodge report, pergi ke mahkamah perusahaan, kita tak boleh nak stop. Memang tak boleh nak stop. Yang penting nak tak nak kita kena tunjukkanlah dekat mahkamah perusahaan yang kita ada just cause and excuse, yang kita ada sebab yang munasabah dan memang genuine, memang betul-betul tulen. Kita tak ada niat jahat, kita memang tak ada bad faith, tak ada, kita in a good bona fide, kita memang betul-betul terpaksa tamatkan dia. Dan memang kita tengok kita punya audited account ke nanti, kita punya cash flow kita memang menunjukkan kita ada masalah keuangan. Okay. Soalan yang terakhir, yang soalan ni pun ada 2 cabang, panjang sikit tapi saya bagi sedikit background. Jika syarikat memang sedang rugi bertahun-tahun, running at a loss sebelum COVID-19, adakah alasan pembuangan pekerja semasa COVID-19 kukuh jika mereka menggunakan alasan yang sama?
kukuh, tak ada masalah as long as yang tanya soalan tadi, sebelum COVID-19 pun memang dah running at loss. Masuk fasa COVID-19, PKP pula memang lagi mungkin double ke, lagi teruk keadaan dia. Dan boleh tak nak gunakan alasan itu sebagai penamatan pekerja? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat kena ada bukti tadi. Sebab tu saya selalu share, bila kita nak terminate pekerja, kita kena faham apa sebab, kenapa kita nak terminate pekerja. Sebabnya kerugian. So kena pastikan memang ada bukti yang menunjukkan kita rugi. Tapi tak boleh lah tiba-tiba dalam masa kita kata kita rugi, tiba-tiba keluar Volvo baru sebiji pula. Itu yang bengang pekerja-pekerja. Kan? Minta gaji kena potong. Tiba-tiba keluar lagi sebiji kereta pula. Kan? So sebab tu kita kena konsisten lah. Kan? Bila kita konsisten dan mungkin orang akan faham dan orang akan nampak. Kan? Nak gunakan alasan tu boleh, tak ada masalah. Dan sambungan kepada soalan tu, adakah employer kena hantar borang PK tu? Betul. Okey, ini terima kasih yang bertanya. Saya lupa nak explain tadi. Dia dalam akta kerja, dia ada beberapa section yang dia tidak mengikat kepada gaji bawah 2,000. Hampir semua section memang untuk gaji bawah 2,000. Pasal waktu rehat, OT, pasal apa lagi? Cuti tahunan, pasal public holiday. Semua tu banyak untuk bawah 2,000. Section 12, section 13 tadi. Tapi ada beberapa section yang dia tak terikat kepada gaji bawah 2,000. Antaranya section yang melibatkan maternity. Itu tak ada limit. Kedua, section yang melibatkan sexual harassment. Itu pun tak ada limit. Yang ketiga, borang PK ni, bawah section 63. Duties to give report ni, ataupun memberikan borang PK. Dia tak ada limit kepada gaji bawah 2,000. So katalah kita ada gaji 4,000, 5,000, 8,000, still kita kena submit borang PK dan kita kena faham, borang PK ni adalah untuk kita notify, kita maklumkan kepada pihak Jabatan Tenaga Kerja. Okey. So memandangkan tiada lagi soalan dan kita pun dah nak tamat sejam setengah kita punya seminar ni. Johor Bahru Committee mengucapkan terima kasih kepada Encik Azan kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan kita kursus ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkara-perkara yang telah diajukan oleh speaker. Nampaknya mungkin masa yang sesuai untuk menceburi bidang industrial relation Encik Azan Encik Fadil, saya nak ambil peluang ni kepada semua umat Islam. Selamat menyambut bulan Ramadan, berpuasa malam ni lah agaknya kan? Kita tunggu pengumuman kan? Kelakar lah. Official announcement lah Official announcement, tapi kalau betul selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan perempuan sekalian yang mendengar sesi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Fadil, kepada Johor Bahru yang menjemput saya. Besar harapan saya semoga kita semua dapat melalui fasa PKP ini dan kita kena selalu percaya musim susah ni dia bukan selama-lamanya susah, akan ada masa senang dan kita tak nak pada masa senang, pada masa kita nak rebuild, kita tersangkut, kita terikat dengan kesilapan yang kita buat pada masa susah. Sebab tu selalu ingat kena faham proses dia, bukan tak boleh tamatkan, boleh, tapi kena faham proses. Dan yang kedua, kita kena letakkan diri kita dalam shoes pekerja tersebut. Dan kemudian tuan-tuan dan puan sekalian boleh get connected dengan saya dekat akaun LinkedIn saya, Auzan Hekzo. Feel free to say hi ke apa semua. Semoga kami dapat, ataupun saya dapat terus berikan manfaat kepada anda semua. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, Johor Bahru Committee sangat mengalu-alukan paklu balas daripada pihak anda. Memandangkan standard webinar yang kita buat ni akan menjadi mungkin kebiasaan dalam bulan-bulan yang akan datang. Sekiranya ada sebaran cadangan untuk kursus atau topik-topik tertentu, boleh tinggalkan dalam chat di sini atau di Facebook. Sekali lagi saya nak mengalu-alukan kalau boleh menderma kepada Kecara Soup Kitchen. Saya akan postkan nombor akaun di chat di sebelah ini. Bagilah seikhlas mungkin. Jadi akhir sekali bagi tujuan CPD, sila tekan link di bawah. Jika anda di Crowdcast sekarang, tekan link kat bawah, record your attendance, masukkan maklumat dan kita akan proses ke CPD.
kalau anda di Facebook, buka link ni, type link ni, http://bit.ly/jbccpd. Dia akan sampai ke yang sama. Kalau ada masalah boleh email ke sekretariat. Link ni akan buka hanya 15 minit sahaja, ya, supaya kita boleh rekod kehadiran yang hadir di kursus ni. Ya, sekejap lagi saya dapat daripada chat ni, saya belum online kan lagi. Dia tunggu habis kursus baru kami online kan. Jadi terima kasih semua kerana hadir. Kita jumpa lagi di sesi Encik George Neo pada hari Sabtu. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa. Assalamualaikum semua.